Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 5. Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga. Okey. Sebelum cikgu memulakan PDPR Sains tahun 5, cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks dan alas tulis untuk rujukan semasa cikgu memberi penerangan tentang tajuk hari ini. Okey, tajuk hari ini cikgu akan teruskan dengan tajuk haiwan imajinasi. Okey. Di akhir pembelajaran nanti murid-murid dapat menghasilkan mereka cipta model haiwan imajinasi dengan kreatif. Okey. Kemudian murid-murid dapat melabelkan ciri-ciri khas dan ciri-ciri tingkah laku khas model imajinasi yang murid-murid hasilkan. Okey, selain itu murid-murid akan melakar ataupun mencipta model dengan menggunakan bahan-bahan terbuang yang ada di rumah. Okey, jadi murid-murid sudah bersedia? Okey, sekiranya sudah bersedia, kita mula PDPR kita. Okey, tajuk kita adalah haiwan imajinasi. Okey, murid-murid rujuk buku teks. Okey, ini adalah dalam buku teks yang cikgu letakkan di dalam skrin ini. Okey, haiwan imajinasi. Okey, kita baca teks di dalam buku teks. Okey, murid tahun 5 Zamrud sedang membantu Cikgu Zaki membersihkan stor pengumpulan bahan kitas semula sekolah mereka. Okey, bahan yang dikumpulkan merupakan sumbangan daripada murid dan ibu bapa bersempena dengan kempen kitas semula yang dijalankan oleh panitia sains sekolah. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Wah, banyaknya barang. Mari kita asingkan bahan kitas semula ini mengikut jenis sebelum dijual. Tentu banyak hasil jualan kita nanti. Cikgu, bolehkah saya mengambil kotak ini dan beberapa alat lain? Boleh, Chan. Kamu hendak buat apa dengan kotak dan alat tersebut? Saya hendak membuat projek daripada bahan kitas semula. Oh, begitu. Panitia sains sekolah akan menganjurkan pertandingan mereka cipta model haiwan imajinasi menggunakan bahan kitas semula. Kita baru sahaja belajar tentang ciri-ciri khas dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri. Saya galakkan kamu menyertai pertandingan tersebut. Baik, cikgu, saya akan menyertai pertandingan tersebut. Kotak ini akan digunakan untuk membuat sayap model haiwan imajinasi saya. Wah, menariknya. Saya juga hendak menyertai pertandingan tersebut. Botol plastik ini akan digunakan untuk membuat hidung model haiwan imajinasi saya. Bagus. Semua hasil projek kamu juga akan dipamerkan semasa pameran sains nanti. Okey, daripada dialog dalam buku teks murid-murid muka surat 70 dan 71. Okey. Di sini dia membincangkan tentang bahan terbuang yang dia akan hasilkan untuk dijadikan model haiwan imajinasi. Okey, jadi daripada bahan kita semula contohnya kotak, tin, botol plastik, okey, tutup botol, apa-apalah yang kita rasa bahan-bahan itu boleh dikitas semula untuk dijadikan model haiwan imajinasi. Okey, murid-murid kena tahu haiwan imajinasi ni kita cipta satu haiwan imajinasi, bukan haiwan yang dah ada dekat kat muka bumi ni. Okey, macam harimau kan. Haiwan awak sendiri. Awak cipta sendiri. Contohnya awak nak ada telinga 3 ke, awak nak ada ekor ada 2 ke, awak nak sayap 3 ke. Okey, itu adalah model haiwan imajinasi awak. Maknanya imajinasi ni awak punya haiwan ciptaan sendiri. Bukannya daripada haiwan-haiwan yang dah ada di muka bumi. Okey, jadi daripada bahan-bahan terbuang itu dia akan hasilkan haiwan imajinasi masing-masing. Okey.
Kita tengok buku teks seterusnya, muka surat 72. Okey. Okey, mari kita lihat model haiwan imajinasi yang dihasilkan oleh Ana. Okey, ini adalah haiwan lakaran dia. Okey, dia lakar dulu Okey, nanti di akhir saya punya video ni, murid-murid tugasannya murid-murid akan buat seperti apa yang Ana ni buat Okey, jadi tapi haiwan imajinasi tu awak sendirilah, bukan ikut Ana Okey, ini dia bagi contoh. Okey, sebelum Ana ni dia nak buat haiwan imajinasi, dia lakar dulu. Okey, nanti murid-murid akan lakar seperti ini. Okey, lakar. Awak cipta sendiri. Awak nak haiwan tu bulat ke, kotak ke, segi empat sama ke, segi empat tepat ke, tiga segi ke, terpulang kepada murid sendiri untuk mencipta lakaran model haiwan imajinasi sendiri. Okey, jadi setiap model yang awak hasilkan, awak kena tengok ciri-ciri yang ada pada model tersebut. Contohnya, ciri-ciri yang ada pada haiwan. Contohnya, awak nak ada sayap supaya dia boleh terbang tinggi. Ataupun awak nak ada duri pada badan dia supaya dia dapat melindungi diri daripada musuh. Ataupun awak nak kaki yang banyak supaya dia boleh lari dengan cepat daripada musuh. Okey, itu adalah ikut imajinasi murid-murid sendiri. Okey, jadi kalau haiwan Ana ni, cuba tengok lakaran model haiwan imajinasi Ana. Okey, tengok. Ada sisik, ada cuping telinga kecil, ada duri tajam, ada hidung, ada kuku tajam, ada bulu tebal dan lembut, ada sayap, ada sesungut, ada sisik. Okey, jadi yang lepas kita dah belajar ciri-ciri khas dan ciri-ciri tingkah laku khas kan. Okey, jadi murid-murid boleh gunakan ciri-ciri khas yang ada pada haiwan untuk mencipta model, keistimewaan model yang haiwan yang kamu cipta. Contohnya awak nak cuping telinga kecil ataupun cuping telinga besar. Okey, contohnya haiwan awak tu boleh hidup dekat kawasan cuaca panas kan. Okey, bila cuaca panas, cuping telinga kena besar lah. Tapi kalau cuaca sejuk, cuping telinga kena kecil. Okey, jadi ciri-ciri tu awak sendiri yang cipta. Okey, yang awak buat sendiri haiwan awak dan ciri-ciri yang ada pada haiwan awak. Contoh awak nak buat ada bonggol ke untuk simpan lemak ataupun makanan pun boleh. Okey, jadi nama haiwan ni Ana cipta, nama dia muri-muri. Okey, jadi nanti murid cipta sendiri nama haiwan yang murid reka. Okey. Okey, jadi dia lakar. Nanti murid-murid kena lakar dan label seperti yang Ana buat. Okey. Kemudian lepas dia lakar, okey, jadi kita tengok. Inilah model haiwan imajinasi saya yang telah siap. Saya namakannya muri-muri. Muri-muri sangat unik, istimewa dan cekap menyelamatkan diri. Hebatnya, mengapakah badannya yang berbulu tebal itu mempunyai duri? Inilah keistimewaannya. Bulu yang tebal dan lembut itu dapat memperdayakan musuh kerana di sebaliknya terdapat duri-duri tajam yang berfungsi sebagai pelindung diri. Bulu yang tebal itu berfungsi sebagai penebat haba. Okey, jadi haiwan imajinasi Ana ni dia ada ciri-ciri dia. Contoh, okey, sisik. Sisik fungsi dia melindungi diri daripada kecederaan badan haiwan dia. Okey, cuping telinga kecil mengurangkan kehilangan haba. Okey, kita letak tingkah laku khas yang kita dah belajar lepas. Okey, duri yang tajam sebagai pelindung diri haiwan tersebut. Okey, lemak dia ada lemak rupanya tebal untuk mengawal suhu badan dalam cuaca yang sejuk. Jadi haiwan ni adalah haiwan yang duduk di kawasan cuaca yang sejuk. Okey, dia cipta model ni. Okey. Jadi bulu yang tebal dan lembut, okey, sebagai penebat haba dalam cuaca yang sejuk. Jadi dia perlukan haiwan yang berbulu sebab dia duduk dekat kawasan yang sejuk. Tapi kalau awak pilih cuaca yang panas, awak jangan letak bulu lah. Kulitnya nipis lah, biasa berbulu nipis lah, tak tebal. Okey, ataupun kuku yang tajam untuk mencakar lah musuh. Hidung, okey, hidung dia ni sangat peka kepada bau yang asing. Contoh ada haiwan datang ke, dia akan peka. Okey, sayap dia kecil tetapi kuat untuk terbang lebih tinggi. Okey, sesungut dia peka dengan sentuhan. Okey, jadi ciri-ciri yang ada pada haiwan model imajinasi model haiwan imajinasi Ana ni mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Setiap
Okey, apa yang ciri-ciri yang ada pada model dia ni, semua ada kelebihan dia. Okey, jadi ini adalah model muri-muri, haiwan imajinasi Ana yang bernama muri-muri. Okey. Wah, bagus Ana. Bagaimana dengan kamu Mela, Rabi dan Chan? Tentu model haiwan imajinasi kamu juga menarik untuk dikongsikan. Ceritakan tentang keistimewaannya. Okey, ini adalah contoh Ana, Rabi dan Chan. Dia nak buat haiwan imajinasi, dia kena lakar dululah. Okey, dia kena lakar, dia kena label, kemudian dia kena nyatakan ciri-ciri istimewa, ciri-ciri khas dan tingkah laku khas yang ada pada haiwan imajinasi dia. Okey, jadi murid-murid nanti saya nak murid-murid hasilkan lakaran seperti Ana dalam buku teks ni. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh reka ciptalah haiwan imajinasi. Setelah dilakar, dia kena cari bahan-bahan untuk hasilkan haiwan imajinasi. Contoh ni. Haiwan imajinasi dia buat. Okey, ada bulu-bulu. Ni mungkin duduk dekat dalam air je. Okey, yang ini apa ciri-ciri yang ada? Okey, yang ni dia banyak gunakan botol. Okey, mungkin awak boleh letak duri-duri di luar dia. Duri-duri tu mungkin awak boleh letak lidi halus-halus. Okey, bulu awak boleh letak kapas. Okey, kapas ataupun awak boleh letak putik kapas untuk sebagai contoh duri. Okey, ataupun mata dia ni awak boleh letak botol, tutup botol. Okey, macam-macam guna bahan yang awak boleh gunakan. Bahan yang terbuang. Okey, jangan dibuang. Okey, jadi bahan yang terbuang tu awak boleh kita semula jadikan model haiwan imajinasi. Okey, ini pun satu contoh. Okey, dia gunakan botol saja. Tapi dia letaklah ciri-ciri dia. Okey, ada duri, ada bulu. Nampak? Kreatif kan? Okey, murid-murid boleh hasilkan. Okey, selepas murid-murid lakar lah, kena lakar dulu. Okey, ini adalah tugasan selepas murid-murid dengar. Untuk hari ini, cikgu nak murid-murid lakar haiwan imajinasi dan hasilkan haiwan imajinasi. Itu saja. Kemudian, buat video dan terangkan apa keistimewaan haiwan imajinasi kamu. Okey, jadi ada berapa? Okey, cuba kita tengok muka surat 73, aktiviti ria. Okey, inilah yang murid akan hasilkan dalam tugasan ataupun PDPR pada hari ini. Okey, selepas murid dengar tadi kan. Okey, jadi murid-murid kena buat tugasan. Pertama, murid-murid kena lakar model haiwan tu. Lakar dulu. Haiwan awak mesti ada ciri-ciri khas dan ciri-ciri tingkah laku khas yang istimewa pada haiwan yang awak lakar. Contoh awak nak ada duri ke, kita dah belajar lepas-lepas. Lemak yang tebal, bulu yang melebat, berduri, bersisik, cuping telinga besar, cuping telinga kecil, berbonggol. Banyak ciri-ciri yang ada pada haiwan tu awak boleh gabungkan. Jadikan model haiwan imajinasi murid-murid semua. Okey. Kemudian bila dah label, bila dah lakar, murid-murid perlu label ciri-ciri yang ada pada haiwan yang kamu cipta. Okey, lepas lakar, lepas label, tulis setiap ciri-ciri khas tu apa dia punya keistimewaan dia. Contohnya kalau berduri, melindungi diri daripada musuh. Okey. Kalau contoh bersayap, supaya dapat terbang jauh. Okey, jadi kena nyatakan dalam awak punya lakaran tu. Okey, jadi seperti Ana lah, seperti yang ini yang ini. Awak kena lakar dan labelkan seperti model Ana ni. Okey. Awak nak warnakan, awak dah lakar, awak warnakan lah. Warna awak punya model tu warna apa? Awak punya haiwan tu. Okey. Kemudian bila dah awak lakar, dah ni barulah awak cari bahan. Okey, cari bahan dan hasilkanlah haiwan imajinasi kamu seperti dalam lakaran. Cikgu nak kamu hasilkan seperti dalam lakaran. Okey, jadi kena fikirlah. Kena fikir apa yang awak nak perlukan untuk hasilkan ciri-ciri yang ada pada haiwan awak. Okey. Selepas siap semua dah cantik. Okey, cikgu nak awak bentangkan hasil model yang kamu dah cipta, dah buat. Bentangkan dalam bentuk video.
Okey, apa yang awak ceritakanlah ni. Perihalkan ciri-ciri khas yang ada pada haiwan imajinasi yang dalam kotak kuning ni. Okey, jadi awak ceritakan apa yang ada dalam kotak kuning ni di dalam haiwan imajinasi. Contohkah apakah yang berlaku sekiranya haiwan imajinasi kamu tidak dicipta dengan ciri-ciri khas itu, awak kena ceritalah. Okey, dia ada sayap. Sayap dia ni boleh terbang jauh. Mata dia ni ada banyak contoh. Boleh lihat 360 darjah. Terpulanglah pada awak. Duri yang banyak yang boleh menembak musuh. Contohlah macam itu. Maknanya awak kena terangkan melalui video apa istimewanya haiwan imajinasi kamu. Okey, nanti cikgu akan masukkan video bagaimana murid membentangkan hasil haiwan imajinasi selepas siap. Okey, nanti saya bagi contoh dan murid-murid tengok contoh murid tersebut membentangkan haiwan imajinasi dia. Okey, ini adalah satu aktiviti dan ini ada tahap penguasaan yang cikgu akan beri. Okey, dalam tajuk haiwan imajinasi. Okey, ini bukan cikgu sahaja buat, memang ada dalam buku teks. Jadi dalam tajuk ni memang cikgu akan beri TP, tahap penguasaan. Kreatifnya murid-murid menghasilkan model haiwan imajinasi dan penerangan murid yang dengan penuh keyakinan tu keyakinan tentang model yang kamu cipta tu dapat meyakinkan saya dengan penuh cara yang keyakinan lah, penuh keyakinan, kemudian berani. Okey, jadi itu adalah cikgu nilai. Cikgu nilai daripada situ cara kamu membentangkan ataupun membentangkan hasil model kamu melalui video tersebut. Cikgu akan lihat satu persatu. Okey, cikgu nak murid-murid lepas lakar tu, A4 tu, murid-murid ambil gambar dan hantar dalam Telegram model masing-masing. Cikgu nak awak lakar dan warnakan. Okey, kemudian dah hantar dalam Telegram model kamu hasilkan, murid-murid boleh laksanakan hasilkan model menggunakan bahan-bahan terbuang. Okey, untuk menghasilkan model ni cikgu bagi masa lah. Lepas ni kan cuti sekolah kan. Okey, ada cuti sekolah. Dalam cuti sekolah ni murid-murid boleh buat lah. Okey, cikgu bagi masa. Siapa yang dah siap boleh hantar terus dalam Telegram video dan lakaran. Okey, jadi apa yang perlu hantar dalam Telegram adalah lakaran model haiwan imajinasi dan video haiwan penerangan tentang haiwan imajinasi yang sudah siap. Okey, video tu, model tu mesti dah siap. Okey, awak terangkan dengan model awak tu. Seperti dalam video yang saya tunjukkan nanti. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, lepas awak dengar tugasan penerangan saya ni, ambil kertas A4 dan boleh mula melakar. Okey, melakar mengikut awak punya imajinasi. Okey, lepas melakar, warnakan. Kemudian boleh fikirkan apa bahan-bahan yang perlu kamu cari. Okey, itu sahaja untuk PDPR Sains minggu terakhir sebelum cuti. Okey, jadi cikgu agak bagi tempoh waktu cuti ni murid boleh hasilkan model tersebut dan bentangkan model, penerangan model haiwan imajinasi awak dalam bentuk video. Okey, saya rasa setakat itu sahaja. Sekiranya mempunyai masalah boleh WhatsApp saya ataupun telefon. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.